Okay, masih related dengan oxidation and reduction, iaitu tentang standard electrode potential. Okay, jadi dalam standard electrode potential ni sebenarnya kita nak belajar how can we determine the oxidizing agent and the reducing agent kalau dia bagi satu-satu tindak balas. Okay, so setiap elemen dia akan mempunyai nilai standard electrode potential masing-masing yang kita panggil sebagai E0. So E0 ni hari tu kita dah sentuh dalam displacement. Saya nak tunjuk jadual E0 ni je dulu. Okay, ni jauh sikit ni ke depan ni. Ni. So kita ada satu jadual yang dalam jadual ni kita panggil electrochemical series. So dalam electrochemical series ini menunjukkan the value of standard electrode potential untuk setiap elemen. Okay, jadi kita nak belajar hari ini apa yang digambarkan oleh nilai-nilai E0 ini. So ada nilai E0 yang bernilai negatif, ada nilai E0 yang bernilai positif, dan kita tengok untuk hidrogen dia adalah 0. So maksudnya untuk hidrogen kita jadikan dia sebagai standard. Okay, kita jadikan dia sebagai kita punya reference, sebagai kita punya rujukan. So yang lain kita akan compare dengan hidrogen. Okay, sama ada dia akan lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada hidrogen dari segi nilai E0-nya. Dan kita susun nilai E0 ni kalau awak tengok daripada yang lebih negatif kepada yang semakin positif. Okay, so ada sebabnya. Jadi nilai-nilai E0 ini nanti akan membantu kita to identify either the substance will undergoes oxidation ataupun undergoes reduction. Okay, sebab ada masa elemen-elemen ini bila bertindak balas dengan bahan A, dia akan mengalami oxidation. Tapi bila bertindak balas dengan B, dia akan mengalami reduction. Sebab apa? Sebab dia bergantung kepada nilai E0 masing-masing. Okay. Jadi sebab tu awak kena clear. Jadi kalau awak tengok dalam electrochemical series yang menunjukkan standard electrode potential untuk setiap elemen, dia punya half equation dia adalah ada tanda anak panah berbalik macam ni. Okay, maksudnya dia dalam keadaan equilibrium, dalam keseimbangan. Dengan kata lain, contohnya, katalah kita tengok ion lithium. Ion lithium will gain electron untuk jadi lithium atom. But at the same time, with the certain condition, lithium atom boleh juga buang elektron untuk produce ion lithium. So dia bergantung kepada the equilibrium, keseimbangan dia dengan siapa dia akan dipadankan. Okay, jadi kalau awak tengok ini semua adalah senarai-senarai elements yang boleh mengalami oxidation, yang boleh mengalami reduction, depends on kita pairkan dia dengan siapa. Jadi sebab tu kita akan tengok nanti kadang-kadang anak panah ini tindak balas ni akan bergerak ke kanan. Ke kanan maksudnya ion zinc akan menerima elektron untuk menjadi atom zinc. But with certain condition dia akan jadi sebaliknya. Okay? So tindak balas ini boleh berlaku sebaliknya, iaitu bergerak dari kanan ke kiri. Contohnya nikel. Katalah nikel, dia boleh lose elektron untuk menjadi nickel ion. So dengan kata lain, semuanya boleh undergoes oxidation, semuanya boleh undergoes reduction, semua boleh jadi oxidizing agent, semua boleh jadi reducing agent. So bergantung kepada kita pairkan dia dengan siapa. Okay? Adakah kepada yang stronger oxidizing agent ataupun stronger reducing agent. Okay, so itu akan menentukan sama ada tindak balas redox itu akan berlaku ataupun tidak kalau kita padankan elemen-elemen yang betul. So itu yang kita nak belajar hari ini. So dengan menggunakan nilai-nilai E0 ini, you should able to determine. Awak mesti boleh nak tentukan, okay, kalau dia bagi satu tindak balas redox dengan nilai E0 masing-masing. So you should able to determine, okay, siapa yang akan jadi oxidizing agent, siapa yang akan jadi reducing agent dan seterusnya. Ataupun kalau dia bagi tindak balas yang bukan redox sebenarnya, tapi you have to prove, awak kena buktikan bahawa tindak balas redox ini tidak berlaku. Kenapa? So kena explain menggunakan nilai E0 masing-masing. Okay.
Baik. So tu yang kita nak belajar hari ini. Jadi sebelum tu kita kena kenal dululah, okey. Apa maksud standard electrode potential ni? Okey, standard electrode potential. Jadi kalau kita tengok kat sini learning outcome yang perlu awak tahu dua perkara ini. Yang pertama, describe what is standard electrode potential, dan yang kedua, based on the value of standard electrode potential tu awak boleh determine adakah dia akan jadi oxidizing agent ataupun reducing agent. Okay, so nilai standard electrode potential tu you don't have to memorize. It will be given, okay, kalau dia perlukan. Okay, so you don't worry that lah. Yang itu dah tak payah bimbang dah. Okay, so kita nak tengok apa dia standard electrode potential ni dulu. Okay, electrode potential ni sebenarnya ialah electrode potential dulu So electrode potential, nilai E0 yang banyak-banyak tu sebenarnya ialah nilai potential difference. Okay, beza keupayaan. So biasanya kalau kita nak ukur beza keupayaan, kita akan gunakan voltmeter ataupun galvanometer. Okay, the unit is volt lah, unit dia adalah volt. Jadi kita akan ukur dari segi the potential difference, okay, between the metal and the aqueous solution itu sendiri. Okay, maksudnya kalau kita ada metal M, kita akan rendam dalam solution M. Itu kita panggil half cell. So nanti kita akan pairkan dia dengan another half cell, so kita boleh nampak dari segi dia punya potential difference antara satu logam dengan logam yang lain. Okay, katalah contohnya kita ada logam magnesium, so kita rendam dalam magnesium nitrate solution. Tu kita dah dapat satu half cell untuk electrode potential. Okay, tu dari segi maksud dia lah. Okay, jadi untuk electrode potential ni kita tak boleh measure dia secara direct. Okay. Jadi kita kena gabungkan, kita pairkan dia between two half cell. So kena ada dua sel yang kita gabungkan. Nanti saya tunjuk dia punya pairing macam mana. Okay, so pairnya ialah kita akan pairkan satu metal M dengan standard metal. Standard metal yang kali ini kita akan gunakan standard kita adalah semua orang guna selaras lah ni. So international punya konsensus ni. Ini memang antarabangsa. So nilai E0 itu kita perolehi dengan menggunakan hidrogen sebagai kita punya standard electrode. So maksudnya kita akan pairkan semua elemen-elemen itu dengan hidrogen electrode dan kita comparekan nilai voltage-nya, okay, dengan menggunakan voltmeter. Okay, kita akan comparekan dari segi itu kita panggil sebagai nilai standard electrode potential. Okay, baik. So standard maknanya semuanya kita buat dalam keadaan standard lah. Semua larutan kita tahu kalau kita nak buat sel ni, half cell ni, metal direndam dalam larutan dia. Katalah kita nak tentukan magnesium. So magnesium direndam dalam larutan magnesium nitrate. Silver direndam dalam larutan silver nitrate solution. Okay, lepas tu kita pairkan dengan sel yang hidrogen. Okay, jadi kita standardkan semua ni, concentration of the solution kita standardkan, pressure kita standardkan, temperature pun kita standardkan. Okay, baik, apa rupa dia? Okay, ini rupa dia. Ini dari segi the setup of apparatus untuk hydrogen punya electrode. Ini baru half cell ya. So yang ini adalah half cell untuk kita pairkan dia. Maksudnya semua metal ataupun elemen-elemen yang nak kita tentukan nilai E0-nya, kita akan pairkan dengan hidrogen kat sini. Ini hidrogen kan. So nanti kita akan sambungkan hidrogen ini dengan galvanometer ke, dengan voltmeter ke kat situ. Okay, sekejap. Again saya nak awak dapat gambaran. Ini adalah standard hidrogen. Okay, ini adalah standard cell untuk hidrogen. Okay, so gas hidrogen. So satu lagi awak kena ingat, gas ini hidrogen bukan metal. Dia adalah dalam bentuk gas. So macam mana kita nak jadikan dia electrode? That one is impossible lah kan. Kita nak jadikan gas sebagai electrode, nak sambung wire kat sini, kita nak sambung wire kepada galvanometer ataupun kepada voltmeter. Biasanya kita guna galvanometer lah. Okay, kita sambung kepada galvanometer and kita sambung kepada another half cell. Kan? Jadi sekarang
kita memang akan gunakan hidrogen ini sebagai standard. So hidrogen kita nilaikan sebagai kosong. Okay, hidrogen sebagai kosong. Tapi hidrogen ni ingat dia dalam bentuk gas. So dari segi the setup of apparatus, kita kena ubah suai supaya kita nak pastikan gas hidrogen akan terkumpul dekat sini dan bertindak sebagai elektrod kat sini. Okay, so gas hidrogen akan terkumpul kat sini lah. Okay, so kita akan bekalkan gas hidrogen ke dalam test tube ini. Jadi gas hidrogen akan berkumpul di sini. Okay, kita menggunakan platinum electrode which is coated with platinum oxide. So ada sebab. Okay, kenapa kita gunakan platinum electrode kat situ. Okay, nanti saya tunjuk kenapa kita gunakan platinum electrode. Ini fungsi dia. Okay, supaya kita boleh increase the surface of area of platinum. Jadi dia boleh absorb banyak gas hidrogen kat situ. Jadi hidrogen kat situ lebih mudah untuk bertindak sebagai electrode. Our half cell of electrode. Ini dari segi the setup. Okay, so ini saya terangkan adalah dari segi the setup of apparatus. Macam mana kita dapat nilai E0. Okey, yang itu awak kena tahu. Yang pertama, macam mana kita dapat nilai E0. Yang kedua, awak kena tahu macam mana nak gunakan nilai E0 itu untuk identify the oxidizing and the reducing agent kalau ada tindak balas redox berlaku. Okey, so ini masih cerita macam mana dia dapat nilai E0. Okey, jadi untuk hidrogen kita dah assume dia sebagai kosong lah nilai E0 dia. So dia sebagai standard. Okey, so ini bila kita nak pairkan dia dengan logam lain, so kita nak compare bacaan voltmeter dekat sini. Okay, so kita akan pairkan kita punya standard hydrogen punya sel ni. Okay, yang ini hydrogen tu tadi kita sambung dengan galvanometer kat sini. Voltmeter ataupun galvanometer dua-dua acceptable, dan kita sambunglah dengan logam yang kita nak tentukan nilai E0 dengan andaian nilai E0 untuk hidrogen kat sini kita dah setkan dia sebagai 0. Okay, so hidrogen sentiasa kosong. Jadi nanti kita tengoklah dekat sini. Okay, kita akan tengok jarum galvanometer ni dia akan bergerak ke mana, ke kanan atau ke kiri. Okay, so ini katalah contohnya dia gunakan ataupun dia pairkan dengan elektrod zinc yang direndam dalam larutan zinc. So tak kisahlah, you can use the zinc chloride solution, zinc sulfate solution as long as the solution containing zinc ion. Dia mesti sepadan. Kalau awak nak tentukan E0 untuk magnesium, so kat sini magnesium rendam dalam magnesium solution. Dan seterusnya lah kita tukar-tukar dan kita akan dapatkan bacaan voltmeter kat tengah ni sama ada dia akan bernilai positif atau negatif. Positif negatif depends on the deflect of the needle of galvanometer, dia akan ke kanan atau ke kiri. Okay, baik. So ni contohlah. Ni contoh tadi, katalah dia pasangkan hydrogen cell tu tadi kepada zinc. Okay, so hydrogen kita dah anggap dia punya potential dia adalah standard potential is 0. Jadi bila kita tengok voltmeter reading kita menunjukkan bacaan 0.76. Okay, ini memang nilai sebenar dia lah dalam keadaan standard. Sepatutnya kita akan dapat 0.76 ni adalah untuk zinc. Okay, jadi maksudnya zinc greater tendency to release electron compared to hydrogen. Jadi zinc akan jadi terminal negatif. Ini kita kena buat eksperimen lah maksudnya untuk kita tahu dia akan jadi terminal negatif ataupun positif. Okay, kita akan tengok the flow of electron through the connecting wires. So kita akan nampak elektron akan flow from zinc to platinum. Untuk hidrogen lah maksudnya. Okay, jadi maksudnya dia akan nampak yang ini dari segi mana diagram tadi? Diagram kat sini. Okay, so bila dia set up sel ini, dia akan dapati elektron dia akan flow daripada zinc kepada Allahu Akbar. Okay, elektron dia akan bergerak daripada, yang ini kita boleh detect by observing the
the needle of galvanometer. So kat sini katalah galvanometer itu kat sini kan. So asalnya kalau dia kosong kat tengah-tengah kan. Ni tengah lah kan. Okey, baik. Jadi bila kita pasangkan dengan zinc, kita dapati dia akan terpesong ke kanan macam ni. Maksudnya apa? Maksudnya kita tahu, oh, the electron is flow from zinc electrode to platinum electrode kepada hidrogen. Maka apa yang boleh kita simpulkan? Kita simpulkan bahawa at this moment zinc akan jadi negative terminal, platinum ataupun hidrogen akan jadi positive terminal sebab elektron bergerak dari zinc ke hidrogen ataupun ke platinum. Okay, so tu caranya kita nak tahu dia siapa keluarkan elektron, siapa yang terima elektron based on the deflect of the galvanometer needle. Jadi daripada situ kita dapati, oh, zinc akan keluarkan elektron, okay, untuk menjadi zinc ion. Okay, so dia akan keluarkan 2 elektron untuk menjadi zinc ion, and the electron will gain by the hydrogen ion dekat electrode platinum tu tadi, okay, and undergoes reduction to form hydrogen gas. Okay, lepas tu dia combine macam biasalah. Okay, jadi daripada situ dia dapati nilai E0 untuk zinc adalah negatif 0.76. Kenapa negatif? Negatif sebab sekarang zinc yang keluarkan elektron. Okay, sebab zinc yang lebih mudah untuk keluarkan elektron. So kita tandakan negatif menunjukkan elektron dikeluarkan oleh zinc. Okay, so saya terangkan ini ialah how we can get the value of the E0 untuk setiap elemen. Jadi lepas tu kita ganti-gantikanlah. Okay, yang zinc tu kita gantikanlah dengan logam-logam lain ataupun elemen-elemen yang lain. And the same goes observing the deflect of galvanometer, dapatkan bacaan, okay, tentukan dia positif ataupun negatif. Okay. Jadi, apa yang ditunjukkan oleh E0? E0 is a measure of the tendency of substance. Either dia mudah to accept elektron ataupun dia mudah untuk donate elektron. Okay, sebab macam saya dah sebut tadi, kedua-duanya boleh berlaku. Dia boleh accept, dia boleh donate, depends on the terms and condition. Baik. So at the end kita akan dapatlah satu standard electrode potential series yang macam ini. So susunan dia dah tetap dah ni . So kita dah susun standard electrode potential series ni mengikut more negatif yang paling atas, semakin ke bawah dia menjadi semakin positif. Okay, so bila dia more negatif, semakin ke atas maksudnya apa? Semakin ke atas maksudnya elemen-elemen ini boleh bertindak sebagai reducing agent yang baik. Semakin ke atas dia adalah semakin baik menjadi reducing agent. Dengan kata lain, dia semakin mudah mengalami oxidation. Okay. Jadi macam mana nak baca? Yang ini yang penting. Macam mana awak boleh baca nilai-nilai E0 ini? Satu cara yang paling mudah, okay, rasanya lah buat masa ni pada saya, satu cara yang paling mudah awak nak kenal, nak gunakan nilai E0 ini adalah by looking the nilai the E0 value, okay. Sebab apabila nilai E0 dia negatif, okay. So kalau katalah you are required to compare between two element, katalah contohnya awak nak kena compare lithium dengan nickel, contoh. Okay, lithium dengan nickel, and you are given the value of the E0. Okay, jadi kalau E0 dia more negatif, so sekarang awak compare lithium dengan nickel. Nilai E0 siapa yang lebih negatif? Nilai E0 lithium adalah more negatif. Okay, lithium more negatif. More negatif maksudnya apa? More negatif maksudnya easier. Okay, more negatif maksudnya apa? So highlight kat sini. Kalau E0 dia more negatif, maksudnya dia easier for the atom untuk undergoes oxidation by losing electron. Losing electron maknanya awak kena tengok dari kanan ke kiri.
Equation ni sebab dia boleh dua-dua, dia boleh berbalik. Jadi saya tunjuk contoh ini untuk lithium dengan nikel. Lithium dengan, katalah lithium kita pasangkan dengan nikel, kita nak tengok in terms of redox, siapa yang akan undergo oxidation and reduction. Okay. Jadi kalau lithium, kalau kita compare dari segi the value of E0, lithium negatif 3.08. Okay. Lithium negatif 3.04, sorry. Kemudian nikel adalah negatif 0.25. So kita dapati nilai E0 lithium is more negative compared to nickel. Okay. Sekejap. Ada orang record tak tadi? Allah, saya lupa lah pula. Sekejap Again. Sekejap. Saya nak tengok. Oh, ada orang record dah. Thank you. Okay, again sebab yang ini kena faham betul-betul dari konsep nilai E0 ni. Baik, again saya tunjuk contoh. Contoh katalah saya nak compare antara lithium dengan nikel tadi kan. Lithium dengan nikel. So dia akan bagi awak nilai E0 lithium, nilai E0 nikel. Okay. So kita compare dari segi nilai E0 kedua-dua elemen ini sebab konsepnya adalah the more negative the E0, the easier for the atom untuk undergo oxidation. Atom atau ion. Sebab awak tengok kat dalam series ini sebelah kiri ion, okay, sebelah kanan dia akan jadi atom atau molekul. Kebanyakannya lah. Okay, so dia ada atom ataupun ion ataupun molekul. Jadi kita kena pandai nak tengok dia ni tindak equation dia akan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Okay, so dari itu kita kena compare dari segi nilai E0. So sekarang E0 untuk lithium dengan E0 untuk nikel, kalau kita tengok E0 untuk lithium is more negative. Okay, negatif dia lebih besar kan. Jadi maksudnya dia adalah more negative. Jadi kalau more negative, dia kata more negative the E0 value, the easier for the atom or ion undergoes oxidation. So oxidation maksudnya dia akan lose electron. So kalau tengok untuk lithium, lose electron ialah dari atom lithium, lose electron menjadi ion lithium. Okay, maksudnya dia apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku adalah lithium atom, okay, dia akan donate elektron, lithium atom, dia akan donate elektron. So lithium atom dia akan donate elektron untuk membentuk lithium ion. Lithium ion positive 1 dan 1 elektron akan dikeluarkan. So maksudnya kalau E0 dia negatif, awak kena tengok equation tu dari kanan ke kiri. Okay, dari segi apa yang akan berlaku. Sebab kita nak compare dia dengan nikel, dia bergantung kepada dengan siapa dia akan dipadankan. Okay. So kita akan padankan dia dengan nikel. So kalau kita tengok nikel dia punya E0 adalah negatif 0.25, which is kalau kita tengok dia less negatif kan. Dia less negatif maksudnya dia more positif lah, in other words. Okay. So kalau dia more positif, okay, nickel ion is more positif. More positif maksudnya dia mudah untuk undergo reduction, iaitu dia mudah untuk gain elektron. Jadi kalau gain elektron more positif, awak kena tengok equation ini dari kiri ke kanan. Okay, so apa yang kita akan dapati ialah sebenarnya apa yang berlaku kepada nikel kiri ke kanan. So maksudnya nikel ion, so dia bermula dengan ion lah dari kiri dari kiri. So maksudnya dia akan berlaku adalah daripada nikel ion. Okay, so nickel ion dia akan gain elektron. Okay, so dia akan gain elektron. Okay, so dia akan gain elektron. Okay, dia akan gain elektron. Okay, dan dia akan produce, ikut equation tu sebelah kanannya, dia akan membentuk nickel atom. Macam tu. Okay, so kita tengok dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan bergantung kepada nilai E0. E0 more negative,
negatif mesti tengok dari kanan ke kiri. Kalau dia more positif, mesti tengok dari kiri ke kanan. Jadi bila kita compare, maksudnya kita dah boleh predict. Jadi katalah dia bagi awak satu test tube, satu test tube yang berisi larutan nickel sulfate solution. Contohlah, ini adalah larutan nickel solution dia bagi. Lepas tu dia masukkan ke dalam test tube ini katalah lithium metal. Okay, so dia masukkan lithium metal. So kita dah boleh predict lah. Berlaku tak tindak balas redox? Yes, of course berlaku sebab kita tahu lithium inode dia adalah more negatif. So bila more negatif, lithium more negatif tengok dari kanan ke kiri. Okay, so maksudnya lithium lebih mudah untuk buang elektron untuk jadi lithium ion. So elektron yang dibuang tu tadi akan diterima oleh nikel sebab inode dia adalah more positif. Ataupun less negatif lah kita compare dari segi nilai inode lithium. Jadi dia adalah easy to undergo reduction, easy to gain electron. So dia yang akan menerima elektron yang dibuang oleh nikel tadi, maka tindak balas redox akan berlaku. Okay, so ada redox tak kat sini? Yes, ada. Tapi kalau sebaliknya, kalau sebaliknya, awak kena pandai tengok dua-dua lah ni. Kadang-kadang dia akan perangkap awak macam ni. Katalah sebaliknya dia bagi pula satu test tube. Katalah dia bagi awak test tube. Kali ni yang merah ni, so nanti awak bandingkan antara biru dengan merah ni bezanya. So yang merah ni dia bagi awak satu test tube, di dalamnya mengandungi larutan lithium. So dalam ni ada lithium solution. So dalam ni ada lithium solution. So dia akan lithium solution. Kemudian ke dalam lithium solution ini dia kata dia masukkan logam nikel. Dia akan masukkan logam nikel. So dengan nilai inode-nya begini, boleh tak berlaku redox? Kan? So tak boleh lah. Sebab apa? Mesti kena tahu explain. Sebab apa? Sebab bila kita compare dari segi nilai inode, inode lithium adalah more negatif. Negatif maknanya kita kena tengok dari kanan ke kiri. So maksudnya lithium akan lebih cenderung untuk undergo oxidation. Lithium akan lebih cenderung untuk keluarkan elektron. Lithium akan lebih cenderung untuk bertindak sebagai oxidizing agent. Jadi kalau awak masukkan nikel ke dalam lithium, dia dah jadi lithium ion kat sini. So dia dah tak boleh. Kan? Sudah jadi lithium ion ni dia dah lebih stable menjadi lithium ion sebab inode dia negatif ni. Jadi awak kena terangkan sebaliknya. Kenapa tindak balas redox ini tidak berlaku? Kerana nilai inode-nya adalah more negatif. So bila dia more negatif, dia akan easier to oxidize. Jadi sekarang dia tak boleh nak oxidize kan. So dia maknanya sekarang dia adalah lemah. So tak boleh nak buang elektron. Jadi dia dah tak boleh nak bertindak balas lah. Jadi kesimpulan kat sini untuk yang merah, ada tak redox? Tidak ada tindak balas redox yang akan berlaku. So ni kena